Saya dah duduk rumah, dah duduk rumah sendiri dan pada masa yang sama sampai sekarang anak dah 2, saya full time ejen Tun Wah dan pendapatan saya 100% daripada Tun Wah. Dan duit saya, duit daripada isteri, anak-anak, mak ayah, semuanya duit hasil daripada Tun Wah. Jadi kalau kawan-kawan tanya Tun Wah ni boleh hidup ke tak boleh hidup, boleh buat secara full time ke tak, boleh buat secara serius ke tak, tuan-tuan, saya sendiri buat full time secara serius dalam bisnes ni lah. Dan yang seterusnya, kawan-kawan kalau nak tahu, saya adalah semua apa yang saya ada dapat sekarang ni semuanya 100% fully sponsor by Tun Wah lah. Maksud saya dekat sini adalah semua pendapatan yang saya ada ni adalah pendapatan daripada Tun Wah, bukan pendapatan daripada apa lain-lain dan sebagainya. 1 sen pun semua daripada Tun Wah. Nanti insyaAllah kita akan kongsikan kalau sempat. Dan seterusnya, daripada saya bermula sebagai seorang normal member saja, saya naik branch center pada tahun 2016, akhir 2016 nak masuk 2017, dan pada tahun 2020 saya rasa, 2020 ke 2019, saya pun dah lupa. Saya rasa 2019 saya telah diberi mandat lah menjadi business partner Tun lah. Business partner Tun ni bukannya orang HQ bukan orang HQ, maksudnya atas sikit daripada branch lah, yang mana apa-apa akan melalui business partner Tun lah. Itulah sedikit sebanyak kronologi kehidupan saya. Dan sehingga daripada saya start biasa-biasa, saya tak ada apa-apa, dan saya telah berjaya membina satu syarikat. Nama syarikat saya adalah syarikat HA Falas Sdn Bhd, dan syarikat ini adalah hasil daripada perniagaan bisnes tingkat Tun Wah lah. Inilah syarikat yang mana current account saya yang commission Tun Wah masuk ke dalam Sdn Bhd. Sebab apa saya buat Sdn Bhd? Sebab nak expandkan bisnes lah. Itu paling penting, dan pada masa yang sama sebab paling besar adalah kerana pendapatan yang Tun Wah bagi pada saya tu tak boleh dibuka enterprise. Kalau buka enterprise, matilah nak. Jadi sebab tu kena buat Sdn Bhd lah. Terus. Dan yang seterusnya, apakah persiapan yang anda perlu buat sebelum kita mulakan coaching ni? Yang pertama, tuan-tuan, ilmu ini adalah berdasarkan daripada pengalaman saya sendiri. Saya tak cedok ilmu daripada mana-mana, ini adalah pengalaman saya sendiri. Saya baca banyak, saya buat pembacaan, saya belajar banyak, kemudian mana yang saya apply, itu yang saya akan ajar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan risau kalau tuan-tuan rasa ilmu ini pelik, tuan-tuan tak payah ikut, sebab ini adalah daripada saya sendiri. Kalau tuan-tuan nak buat, silakan, dan nak buat pun tak apa. Dan apa yang akan saya ajar kepada kawan-kawan kat sini, saya tak ajar secara detail, tapi saya hanya berikan joran saja. Tuan-tuan gunakan joran ni untuk tangkap ikan. Saya hanya berikan gambaran saja, tuan-tuan boleh gunakan apa ilmu yang saya ada ni untuk tuan-tuan buat macam mana. Contoh, saya bagi tuan-tuan handphone. Handphone ini tuan-tuan gunakanlah, sama ada tuan-tuan nak buat call ke, tuan-tuan nak guna untuk internet ke, tuan-tuan nak baling dekat anjing ke, apa ke, silakan. Saya tak ajar tuan-tuan yang handphone ni digunakan untuk baling anjing saja. Tak semestinya. Untuk baling kepada member boleh, tak ada masalah. Saya berikan joran ni saja. Tuan-tuan nak guna, nak applykan untuk cara tuan-tuan tu, silakan. Tak ada orang halang, tak ada orang nak tangkap tuan, jangan risau. Yang seterusnya, tuan-tuan, apa yang saya ajar ni, saya ajar 5 poin. 5 poin. Asal 12 poin, saya kurangkan kepada 10 dan saya kurangkan kepada 5. 5 poin yang saya ajar ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak dapat buat semua, jangan risau. Tapi jangan tinggal semua. Tak buat semua tak apa, tapi jangan tinggal semua. Tuan-tuan buatlah 1 ke ataupun 2 cara daripada 5 yang saya bagi ni, tak ada masalah. Janji tuan-tuan kena buat supaya tuan-tuan tambah baik tuan-tuan punya skill dalam tuan-tuan punya promosi online. Itu yang nombor 3. Yang nombor 4, tuan-tuan boleh catat semua soalan. Apa saja yang saya ajar, tuan-tuan boleh catat apa yang tuan-tuan rasa tuan-tuan tak faham, tuan-tuan nak tanya detail lagi, tuan-tuan catat dahulu, nanti saya cadangkan di akhir penerangan, tuan-tuan boleh raise hand, tuan-tuan boleh tanya soalan. Saya tak nak masa saya mengajar tu ada terganggu sebab kita akan makan masa lama. Kita nak kita panggil short dan sharp lah. Yang seterusnya nombor 5, saya tidak bertanggungjawab apa-apa jika ilmu yang saya bagi ni akan memporak-perandakan tuan-tuan punya promosi. Sama ada memporak-perandakan tuan-tuan punya promosi langsung tak ada pendaftaran, ataupun
memporak-perandakan promosi tuan-tuan, menjadikan pendaftaran tuan-tuan berlipat kali ganda daripada sebelum ini. Saya tidak tanggungjawab apa-apa, saya just share dan ilmu ni hanya percuma saja. Okey, dan yang seterusnya, ini adalah santai-santai saja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak ada masalah, boleh santai-santai, bukan serius sangat. Yang penting janganlah tunjuk video gambar baring tak pakai baju. Okey, jadi santai-santai tapi kita elok-elok lah. Okey, dan yang seterusnya, ini paling penting tuan-tuan. Jika saya buat lawak, maka gelaklah. Okey, saya ni tak pandai nak bagi tahu saya buat lawak bila, tapi kalau saya buat lawak, tolonglah gelak. Gelak. Okey, dan seterusnya, poin yang terakhir, saya tak tulis kat sini. Jika tiba-tiba anak saya ada masuk mencelah kat sini, tuan-tuan fahamlah. Selalu saya buat live setiap hari Selasa kan dekat Facebook saya, anak saya selalu mencelah. Kemungkinan besar juga mungkin anak saya akan ganggu juga kat sini. Jadi tuan-tuan, harap tuan-tuan fahamlah. Okey, jangan risau bila saya buat lawak, tolong gelak tolong gelak. Okey. Terus okey, jadi bagaimana tuan-tuan nak membuat satu tulisan berpengaruh? Macam mana tuan-tuan nak buat satu penulisan tuan-tuan tu mendapat orang pandang, mendapat mungkin like, mendapat engagement, dan paling penting tuan-tuan punya penulisan tu membuatkan orang rasa, wow, aku mesti sertai bisnes ni, aku mesti beli SIM card. Tuan-tuan, jawapan dia satu saja tuan-tuan. Jadilah seorang yang pakar. Itulah jawapan yang saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan semua. Tuan-tuan, satu cara untuk tuan-tuan buat satu tulisan berpengaruh, untuk tuan-tuan mempengaruhi orang supaya orang tu ikut apa yang tuan-tuan cakap. Jawapan saja, kita kena jadi pakar tuan-tuan. Kalau kita tak jadi pakar, memang tak ada orang pun akan terpengaruh dengan kita. Saya bagi contoh, daripada kita jadi pakar tu tuan-tuan, dia akan lahir satu integriti. Integriti ini yang orang perlukan, barulah dia percaya untuk menyertai kita, untuk jadi dealer kita, untuk beli SIM card kita. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Kenapa orang kalau sakit, dia cari doktor? Kenapa orang sakit dia cari doktor? Kenapa orang sakit dia tak cari bomoh tuan-tuan? Memang adalah, tapi saya nak cerita majoriti. Kenapa orang sakit cari doktor? Lebih pakar doktor tu lebih hebat. Kenapa orang sanggup pergi hospital swasta? Kenapa orang sanggup ambil insurans untuk pergi hospital swasta? Kenapa tak pergi klinik-klinik biasa? Bila kau check benda kau punya penyakit ni serius, dia pergi yang pakar pergi doktor. Walaupun doktor tu dia tekan kau demam je pun, tapi kena bayar RM70 pergi klinik. Kita sanggup bayar, kita tak tanya, apa hal mahal sangat, kau check macam tu je takkan kena 70. Kenapa kita tak persoalkan tuan-tuan? Apa sebab kita tak persoalkan doktor ni bila dia check kita? Walaupun demam je, dia check sikit-sikit, oh demam ni, buka mulut, tengok torchlight sikit kan. Okey, dah bolehlah pergi dekat kaunter. Kaunter pun kena 50, kena 70. Servis saja 50. Kenapa kita tak persoalkan tuan-tuan? Jawapan dia simple je. Sebab dia pakar, dia adalah doktor. Doktor kot. Kenapa kita nak persoalkan? Okey. Jadi sebab apa tuan-tuan? Sebab dia adalah pakar. Bila dia pakar dalam bidang tu, dia ada integriti dalam benda tu, maka apa saja kita akan percaya cakap dia. Sebab itulah tuan-tuan, jawapan dia, kalau tuan-tuan nak orang percaya pada tuan-tuan, tuan-tuan nak orang buat dia beli SIM card tuan-tuan, tuan-tuan nak dia sanggup menyertai, aku dah bersedia untuk menyertai dia, aku rasa dia adalah orang yang sesuai untuk guide aku buat bisnes ni. Jawapan dia tuan-tuan, tuan-tuan kena nampakkan tuan-tuan ni diri tuan-tuan pakar. Jangan nampakkan diri kita ni biasa-biasa saja. Tuan-tuan, orang yang buat bisnes Tonwau ni beratus orang tuan, silat-silat ribu orang. Kenapa dia nak sertai kita? Kenapa dia nak daftar dengan kita? Apa yang kau boleh bagi pada aku? Satu cara je, kita kena nampakkan kita pakar. Kalau dia nampak kita ni pakar, dia ni betul-betul boleh bimbing aku. Yes, kita memang boleh pengaruh dia untuk dia daftar. Itulah apa yang saya nak bagi tahu. Jadi kalau kita jadi pakar, orang akan sanggup follow kita dan orang akan sanggup trust kita. Kita cakaplah apa pun, walaupun benda tu salah, orang tetap akan percaya dengan kita juga. Orang tetap akan percaya dengan kita juga. Sebab kita pakar dalam bidang tu. Jadi tuan-tuan, kita kena jadi pakar. Okey, untuk kita jadi pakar, senang saja. Kita kena buat bisnes kat Tonwau ni pada tempoh yang lama. Kita kena ada banyak ilmu tentang produk kita. Kita kena banyak ilmu berkaitan dengan niche kita. Contoh, produk kita adalah bisnes telekomunikasi. Kita kena banyak ilmu tentang telekomunikasi.
Kita kena tahu serba sedikit tentang coverage, kita kena tahu serba sedikit macam mana nak tahu coverage tempat dia okey, kita kena tahu serba sedikit apa coverage yang terbaik untuk dia, kita kena tahu sedikit tentang plan-plan data telco-telco lain, bukan kita tahu pasal produk kita saja. Kita kena tahu, bila kita cakap pasal bisnes, kita kena tahu apa sebab bisnes Stonewall terbaik, kita kena tahu bisnes ni risiko dia macam mana, kenapa bisnes Stonewall bagus, kenapa bisnes ini tak bagus, kenapa kita kena pilih benda ni, apa sebab dia dan sebagainya. Kita kena tahu benda-benda ni, kita kena banyak buat pembacaan, kita kena ada banyak ilmu. Bila kita banyak ilmu dan kita buat bisnes Stonewall ni untuk certain tempoh yang lama, maka orang akan anggap kita pakar. Doktor, kenapa dia pakar? Sebab dia belajar cukup lama, tuan-tuan. Ada yang belajar sampai ke India, Ireland, UK dan sebagainya. Tak kurang universiti dekat dalam Malaysia, tapi dia melalui tempoh yang lama untuk dia belajar. Dan dia ada banyak ilmu tentang benda tu. Bila sakit sikit, ini masalah osteoporosis. Contohlah kan, kita pun tak tahu. Dia rembat macam mana ayat tu, kita pun tak tahu. Tapi yang penting kita tahu dia pakar. Sebab apa? Tempoh dia lama dan dia ada banyak ilmu. So sama juga, kita kena macam tu. Based on pengalaman kita, education kita, macam mana cara kita bercakap, apa product knowledge yang kita ada. Ini orang cakap, bang, saya punya ada masalah lain lah bang. Macam mana saya nak buat Alamak bang, saya pun tak tahulah bang macam mana nak buat. Abang boleh pergi tanya tak? Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Kita kena tahu at least basic. Kalau orang tu ada masalah coverage ke apa, macam mana kita nak lajukan setting APN apa, kita kena nampakkan diri kita pakar. Okay? Kalau orang cakap, bang, saya tak boleh nak promote lah bang. Takkan kita nak cakap asyik-asyik ada masalah, asyik-asyik ada masalah. Pergilah cari cara. Kita tak boleh macam tu. Kita kena bagi the solution, at least basic solution untuk menampakkan kita ni pakar. Okay, jadi tuan-tuan, ini sangat basic. Okay? Problem solving itu sangat basic untuk kita ada. Sebab bila kita jual satu produk, bila kita cakap bisnes ni baik, okay, apa knowledge yang kita ada, apa benda yang kita boleh solvekan masalah orang. Contoh, saya dah buat bisnes, saya nak buat bisnes tuan. Saya nak tanya tuan, boleh tak tuan guide saya? Tuan pun balas apa? InsyaAllah, saya cuba. Tapi saya tak jamin lah. Tuan-tuan, bila tuan-tuan cakap macam tu, tuan-tuan bukan seorang yang pakar, tuan-tuan. Tuan-tuan bukan seorang yang pakar. Tuan-tuan kena confident walaupun tuan-tuan tak confident. Okay? Boleh tak tuan guide saya untuk saya buat ni? Tuan, jangan risau. Saya dah buat bisnes ni sudah 7 tahun, tuan. Daripada komisen saya RM53 sampai komisen saya 6 angka sebulan, tuan. Setakat nak guide tuan yang baru bermula ni, tak ada masalah, tuan. Setakat tuan nak dapat 1,000, saya dah ada jalan dia. Tuan, kalau tuan cakap macam tu, menggeletar lutut tu, tuan. Ya Allah, aku sudah jumpa orang yang turun daripada langit, ya Allah. Jadi tuan-tuan kena jadi pakar. Tuan-tuan kena pandai bercakap, confident, tempoh, ilmu yang tuan-tuan ada tu. Kalau tuan-tuan nampakkan diri tuan-tuan pakar, apa saja orang sanggup join. Okay? Sebab itulah, kalau tuan-tuan pandai buat Facebook tuan-tuan ni, daripada segi status tuan-tuan, daripada segi story tuan-tuan, komen tuan-tuan, bila orang WhatsApp tuan-tuan, macam mana cara tuan cakap, tuan-tuan nampakkan diri tuan-tuan ni pakar. Orang serah diri gitu dia, tuan-tuan. Tak adalah hari-hari asal nak promote kat Facebook group, asal nak merayu, suruh beli singkat. Okay? Itulah beza dia. Yang kedua, tuan-tuan, sebelum tuan-tuan nak jadikan tuan-tuan ni diri pakar, tuan-tuan kena tahu apa matlamat tuan-tuan dulu. Apa fokus tuan-tuan dulu. Bila kita jadi pakar, kita jadi pakar apa? Doktor pakar? Pakar dalam bidang apa? Tulang? Okay? Kulit? Rambut? Apa saja bidang, kan? Bila kita cakap pakar, kita pakar apa? Apa matlamat kita? Bila kita cakap kita nak buat bisnes Stonewall, kita nak jadi pakar. Pakar dalam apa? Fokus kita nak apa? Dealer ataupun user? User fokus pada apa? Data yang mana? Plan yang mana? Jadi daripada situ kita kena nampak apa matlamat kita, apa fokus kita. Kita tak perlu nak rembat semua. Kita perlu spesifikkan matlamat kita. Contoh, supaya orang tahu apa yang kita nak sampaikan. Contoh, saya bagi contoh kan. Bila kita promote, contoh kita nak promote satu produk, singkat kan. Apa singkat, apa promote yang kita nak? Jangan kita pergi bagi semua jenis singkat yang kita ada. Saya ada singkat like, saya ada singkat push, saya ada singkat biz, push kita ada 2 jenis flexi apa. Tak payah. Kita promote satu saja. Apa plan yang kita nak promote? Kita fokus kepada 89 gig. Okey, kita fokus pada ni. Ini matlamat kita apa? Kita nak target orang yang mana? Yang jenis yang top up RM50 ke atas. Lepas tu kita nak target, kalau contoh, kita macam contoh, saya bagi contoh macam Tahir Jannah. Okey, tuan-tuan mungkin ada kenal, ada tak kenal. Kalau tuan-tuan nampak, dia sebenarnya dia dah bina matlamat dia untuk dia nampakkan dia pakar di satu bidang apa. Dia fokus pada singkat Stonewall, dia fokus pada plan yang untuk support modem. Sebab itu matlamat dia. Jadi disebabkan dia fokus pada modem, dia sanggup beli daripada China untuk dia
buat modem khas Tonua punya, dan dia ajar semua budak-budak dia macam mana kita nak jual dengan sikap Tonua ni untuk kita fokus pada modem. Kan, dia rasa dengan modem ni dia boleh fight dekat sana. Kat sana Unifi tak boleh pasang dekat Sabah. Susah kan dengan kawasan apa ni, demografi dia kan. Jadi dia fokus pada modem. Jadi disebabkan tu dia nampakkan diri tu pakar dalam bidang modem. Itu yang sekali jualan modem dia betul-betul. Tuan-tuan, 1 bulan dia punya modem tu terjual ribuan unit. Okey. Jadi macam mana? Sebab dia fokus pada situ, TDP 200, dia fokus pada 150 GB data ataupun 89 GB ataupun 156 GB. Dia tak campur bau, tuan-tuan. Dia tak campur bau. Dia fokus pada itu saja untuk modem. Jadi tuan-tuan kena tahu di mana matlamat tuan-tuan. Itu baru saya cerita pasal satu. Tuan-tuan boleh fokus pada bisnes juga. Macam kalau tuan-tuan tengok dekat Facebook saya ada bina satu matlamat target saya. Target saya adalah pasal passive income. Saya target pasal bisnes. Okey, bila pasal produk, kita akan sentuh produk tu sikit tapi tentang plan 89 GB. Jadi tuan-tuan kena tahu apa matlamat tu. Jangan macam rojak, tuan-tuan. Okey, ini apa yang saya nak nampakkan kepada tuan-tuan. Saya bagi contoh. Okey, orang yang jual emas, contoh, dia ni adalah seorang penjual emas kan. Okey, dia kena tahu apa matlamat dia bila dia jual emas. Matlamat dia adalah dia nak target orang, dia nak target pelajar saja. Yang mana pelajar ini mestilah orang yang susah nak menyimpan duit. Dapat duit je habis. Okey, jadi dia nak target pelajar-pelajar yang mengalami masalah macam ni, okey, yang mana ajak dia menyimpan emas. Jadi daripada dia simpan emas, dia susah nak keluarkan duit sebab dah convert kepada emas. Okey, jadi ini matlamat dia target ini je, dia target geng-geng macam ni je. Tuan-tuan, ini yang saya panggil matlamat dia. Dia tahu siapa orang dia nak target. Dia tak perlu target semua, tapi dia target yang ini je. Saya bagi contoh macam Key. Kalau tuan-tuan kenal Key, yang dia selalu buat macam Teen Academy. Dia punya grup dia nama dia Teen Academy. Tuan-tuan, hampir semua grup dia semua budak-budak muda. Sebab dia muda lah. Kalau saya ada budak-budak muda, saya cakap saya muda macam pelik pula kan. Dia geng dia budak-budak muda. Daripada budak-budak belasan tahun lepas SPM, ada yang sebelum SPM. Dia create budak-budak di situ. Geng-geng anak muda untuk bina pendapatan pasif. Daripada muda, dah muda cari duit dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dia boleh naik branch dengan menggunakan konsep matlamat ini saja. Tuan-tuan kena start bina matlamat. Tak kisah orang jual penapis air ke, orang yang buat insurans ke, dia tahu siapa dia aim. Bukan dia main rembat dia siapa, orang tua pun dia balon ke apa ke. Tuan-tuan kena spesifik. Bila tuan-tuan spesifik, benda tu sangat efektif, dan bila orang tu terkena, orang tu mempunyai spesifik sama macam tuan-tuan punya matlamat tu, maka dia senang sangat nak sertai. Okey. Itu yang saya cuba nak sampaikan kepada rakan-rakan. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak tunjulkan kita punya kepakaran ni? Itu masalah. Macam mana kita nak tunjulkan kita punya kepakaran ni? Jawapan dia simple saja, tuan-tuan. Orang pakar, dia tak memaksa, tuan. Dia tak memaksa orang. Orang pakar, dia bukan cakap siapa nak sertai bisnes ini modal RM12.50, sertai sekarang. Tak ada. Orang pakar, dia bukan masa-masa orang, dia bukan mencari orang. Dia bukan macam orang yang jual keripik, datang dekat kedai, pergi kat orang, bang keripik, ataupun yang jual tisu. Dia bukan macam tu. Orang yang pakar, dia tak akan baca tu. Walaupun dia terdesak macam mana pun, dia tak akan memaksa orang. Okey, itu orang pakar. Jadi tuan-tuan jangan menampakkan diri kita ni memaksa. Tapi nampakkan diri kita ni sebagai seorang yang menawarkan satu opportunity untuk dia. Kalau tuan-tuan mencari dealer, tuan-tuan menawarkan satu opportunity untuk dia ubah hidup dia. Kalau tuan-tuan menawarkan singkat, jual singkat, tuan-tuan menawarkan satu opportunity untuk dia solvekan masalah dia. Dia selama ni ada masalah tentang singkat dia, aku tawarkan kau satu solve. Nampakkan kita ni pakar. Kita tahu masalah dia. Okey? Macam tu, itu yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Jadi orang pakar ni, dia hanya berkongsi saja. Dia takkan paksa orang. Dan orang sentiasa akan respect dia as a pakar. Apa maksudnya saya cakap? Walaupun dia tak bersetuju dengan tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan cakap, singkat aku 89 GB unlimited call. Okey? Tukar pada singkat ni, kerana singkat ni sekian tuan-tuan cakap kan. Lepas tu orang cakap, aku tak setuju dengan dia. Sebab singkat ini ada unlimited call, ada unlimited data. Contoh, kalau kita macam tu. Tapi dia takkan pernah argue dengan tuan-tuan. Sebab dia tahu tuan-tuan pakar. Dia takut. Dia rasa tuan-tuan lagi banyak. Walaupun dia rasa tak betul, tapi dia tak akan petikai ke tuan-tuan sebab dia tahu tuan-tuan pakar. Okay, kes dia sama saja pada mana-mana. Walaupun tuan-tuan seorang doktor, tuan-tuan cek, ini demam ni. Tapi tuan-tuan tak rasa demam, sebab aku ni pening kepala saja.
Tapi tuan-tuan tak akan argue dia sebab tuan-tuan rasa dia pakar. Jadi tuan-tuan kena sampai ke tahap macam ni. Ini yang saya nak paksa tuan, saya nak ajar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak perlu paksa, tapi tuan-tuan tawarkan solusi kepada dia. Okey, dia tak akan menjual, tapi kita hanya selalu menggunakan word mencadangkan. Kalau tuan-tuan perasan saya punya status dan sebagainya, saya tak pernah cakap, tuan-tuan buat bisnes tetap. Saya akan cakap, saya cadangkan tuan-tuan buat bisnes turnover. Sebab apa? Modal rendah. Bisnes ini mudah. Sistem sudah pun tersedia dan patuh syariah. Itu. Saya akan mencadangkan sebab saya tak nampakkan saya memaksa. Okey, jadi tuan-tuan kena nampakkan sebab apa? Benda-benda ni sebab apa? Sebab kita nak menampakkan diri kita pakar. Itu yang paling penting. Jadi apa benda yang kita perlu buat? Sebenarnya kalau kita tak boleh paksa orang, apa benda yang kita boleh buat? Jawapannya senang saja, tuan. Orang pakar ni, tuan-tuan, dia banyak berkongsi ilmu dan dia hanya menampakkan aktiviti dia saja. Orang pakar dia banyak berkongsi ilmu dan dia nampakkan aktiviti saja. Saya bagi contoh. Kalau tuan-tuan hanya perlu berkongsi ilmu saja, tips untuk bagaimana kita nak pastikan coverage rumah kita tu nak okey, nak tahu yang terbaik, open signal. Contoh, pakai apps yang tu kita tahu coverage apa yang bagus. Tips untuk kita nak tahu adakah telefon tersebut tawarkan unlimited ataupun tidak. Pastikan kita lihat pada fair usage policy dia. Tips untuk kita tahu sama ada SIM card ini bagus ke tidak. Pastikan SIM card ni tak ada kontrak. Pastikan SIM card ini. Sekian-sekian kita bagi tips. Kita banyak hanya berkongsi tips saja. Ini baru saya cakap pasal SIM card. Dalam SIM card saja kita boleh letak 1001 tips. Tak kisah tips yang sekecil-kecil pun tak apa. Asalkan nampakkan diri kita ni pakar. Banyak ilmu kita tahu. Okey. Doktor gigi, tuan-tuan, sebelum dia nak pastikan dia boleh laku, orang pergi kedai dia dan sebagainya, orang pergi dia punya kita panggil klinik dia untuk pergi cuci gigi dan sebagainya, dia kena banyak berkongsi dulu ilmu. Saya ada banyak tengok macam contoh macam doktor gigi ke, okey, saya bagi contoh paling senang. Khairul Amin, saya dah lupa nama dia, Khairul Amin macam tu kan. Tuan-tuan, macam mana dia boleh sambal itu meletup-letup, tuan-tuan. Apa sebab sambal dia tu boleh meletup-letup? Dia jual kan. Sekali dia jual tak sampai 1 minit, 2 minit dah habis. Boleh 1000 unit boleh habis. Apa sebab, tuan? Sebab 2 tahun yang lepas, 2 tahun berturut-turut yang lepas, dia banyak berkongsikan resepi-resepi masakan saja. Jadi orang banyak join, follow dia sebab setiap masa dia akan berkongsikan resepi. Dan tiba masanya bila dia berniaga, tuan-tuan, dia jual sambal dia, meletup sale. Sebab apa? Dia start dengan berkongsi ilmu. Bila ada orang yang suka, orang akan start follow. Jadi kita perlu buat yang sama supaya menampakkan kepakaran kita. Itu yang saya nak fahamkan kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan update satu status, posting dan sebagainya, banyakkan berkongsi ilmu. Bukan memaksa orang untuk beli SIM card. Tak habis-habis. Siapa nak SIM card? Kelampang betul. Banyakkan kongsi ilmu, tuan-tuan. Itu yang saya nak nampakkan. Yang kedua, tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa berkongsi ilmu terlalu kerap, tuan-tuan nampakkan aktiviti. Jangan terlalu maksa, tapi tuan-tuan nampakkan aktiviti banyak. Contoh, tuan-tuan boleh nampakkan aktiviti hari-hari tuan-tuan pergi bekerja. Apa bekerja? Macam saya bekerja kat handphone lah. Tunjuk hari-hari update. Hari ni dekat Starbucks buat kerja, ada handphone. Hari ni saya dekat kedai makan dengan kawan saya, prospecting. Hari ni saya bersama dengan dekat luar, restock SIM card, pergi HQ, restock SIM card, pergi JNT, pergi post SIM card. Okey, tunjuk gambar SIM card baru sampai, tunjuk gambar postage. Ini semua aktiviti. Sebenarnya dalam aktiviti ni, ia adalah satu soft sell, tuan-tuan, untuk menampakkan kita sebenarnya jual SIM card. Sama juga kalau kita nak ajak orang buat bisnes, kita update aktiviti. Hari ni komisen masuk, share. Kawan-kawan punya komisen, bukti yang kita dah masuk komisen. Okey. Ataupun kalau kita malu sangat nak tunjuk komisen kita baru berapa sen, kita tunjukkan yang duit tu masuk, tak payah tunjuk amount. Itu aktiviti, tuan-tuan. Okey. Tunjukkan CP58 dah drop, saya tunjuk pam CP58 saya 1 juta. Itu aktiviti, tuan-tuan. Okey, contoh kita nak ajak orang buat bisnes. Kita buat macam Zoom meeting macam ni. Saya baru lepas update tangkap satu gambar. Okey, tangkap satu gambar aktiviti, saya Zoom meeting. Saya akan post kat story saya, kat status saya, ini aktiviti, kongsi ilmu. Jadi orang dapat, dia ni memang serius lah buat bisnes ni. Siap ada share, ada coaching lagi, betul-betul boleh guide kita ni. Okey. Buat aktiviti kita kita buat coaching, buat aktiviti kita pergi belajar marketing, buat aktiviti kita post SIM card, kita jumpa closing orang. Itu semua aktiviti.
Jadi tuan-tuan, aktiviti ni ada 1001 aktiviti yang kita boleh uploadkan dekat kita punya media sosial, jauh lebih baik daripada kita memaksa orang untuk sertai peluang. Tak perlu. Nampakkan aktiviti kita saja, tuan-tuan. Nampakkan office yang gah, HQ ataupun kita ada office. Nampakkan kita di sentiasa ada permintaan SIM card. Nampakkan pencapaian. Contoh, saya ada bagi pencapaian, ada bagi cash dekat saya punya network. Saya tunjukkan, ataupun network saya ada terima sijil, ada terima apa dan sebagainya. Dia upload dekat media sosial. Itu aktiviti. Nampak pencapaian dia. Dia dapat sijil dan sebagainya. Nampak dia adalah somebody. Dia capai satu benda. Okay? Ataupun dia dapat masuk Hall of Fame dan sebagainya. Ini sangat penting. Okey, kejap kan, nak sampai. Sukuma. Okey, pergi minta dekat ibu. Ibu tengah buat kerja. Tak apa, cakap ayah tengah buat kerja. Ayah tengah buat kerja. Pergi minta kat ibu. Cik Amin nak datang sekejap lagi. Cik Amin nak datang. Pergi minta ibu. Tak maaf tuan Okey, yang seterusnya. Itu yang saya nak nampakkan. Jadi tuan-tuan, benda ini sangat penting. Kita kena nampakkan aktiviti jauh lebih baik daripada tuan-tuan tunjuk benda lain. Okey. Tips untuk tuan-tuan tunjulkan kepakaran tuan-tuan. Benda ini memainkan peranan juga untuk nampakkan tuan-tuan ni adalah seorang yang profesional, seorang yang pakar. Tuan-tuan, letak website, pastikan ada hashtag, pastikan ada nickname. Ini sangat bagus. Sebab apa saya cakap website? Website ni menampakkan tuan-tuan punya professionalism. Okey. Kalau tuan-tuan ada website, walaupun website cokia sekalipun, kalau tuan-tuan buat status tiba-tiba www.awaludinfnd.com, start. Okay. Nampak tuan-tuan memang ada kedai dalam online. Kedai itu sebenarnya nak supaya bagi tahu je kita ada kedai. Okay. Kalau kita buat bisnes secara offline, kita nak nampakkan kita punya gah, bisnes punya gah. Kita kena ada office. Orang cakap, bang, saya nak singkat bang, boleh datang ke office saya. Style kan? Bang, saya nak tahu pasal bisnes, boleh datang ke office saya. Jadi ini nampakkan kita punya kepakaran, nampakkan kita punya professionalism. Sama juga, kalau kita kat online, takkan kita suruh datang office. Boleh baca dekat website saya. Boleh? Tak ada masalah. Sama juga dengan hashtag. Kita boleh menggunakan hashtag ini untuk nampakkan kita punya bisnes. Kenapa? Hashtag ni dua saja benda ni penting kan. Satu, bila tuan-tuan buat hashtag, hashtag ni memudahkan carian. Contoh, saya suka guna hashtag pencen muda, abang Tun Wow. Okey, contoh, Tun Wow dan sebagainya kan. Okey, bila dia search, dia klik saja, dia buat carian abang Tun Wow contohnya, dia akan jumpa semua posting-posting saya, dia boleh baca daripada dulu sampai sekarang. Benda ni bagus tuan-tuan, benda ni ada rentetan dia. Dan satu lagi, kelebihan hashtag ni, bila tuan-tuan buat, okay, tuan-tuan boleh tangkap orang-orang lain yang tak tahu pasal tuan, dia akan kenal tuan. Contoh, tuan letak, tuan-tuan promote pasal singkat, lepas tu tuan-tuan letak juga hashtag Maxis, hashtag Selcom. Orang yang tulis pasal Selcom, tiba-tiba dia klik, contoh dia ada masalah dengan Selcom, dia hashtag Selcom, dia klik Selcom, tiba-tiba dia nampak kita punya posting, kita promote singkat lain. Benda ni satu bonus. Jadi tuan-tuan kena pandai gunakan hashtag macam mana nak tarik orang punya hashtag yang lain, dan pada masa yang sama juga tuan-tuan kena letak hashtag tuan-tuan sendiri untuk menampakkan tuan-tuan punya brand. Okay. Namun bukan saya nak kata wajib kena buat hashtag, tidak juga. Okay. Based on semasa lah. Okay. Sama juga dengan nickname, kita boleh letak nickname. Kalau tuan-tuan perasan, kebanyakannya influencer, kalau dia buat satu status, dia akan buat satu nickname dia. Contoh, Nick Zamri, pakar telco. Awal-awal nampak awkward tau. Awal-awal nampak macam pelik, tapi lama-lama kalau tuan-tuan buat status macam mana, lama-lama kalau tulis pakar, lama orang akan menganggap kita ni adalah seorang pakar. Selalu kalau tuan-tuan tengok ramai orang macam orang yang jual insurans sebagai orang jual penapis air, bawah sekali mesti ada pakar penapis air anda ataupun penapis air dan sebagainya, ejen berdaftar dan sebagainya, macam tu. Okay, nickname. Jadi benda-benda ni adalah tips untuk tunjukkan kepakaran kita, tuan-tuan boleh cuba. Macam saya selalu gunakan hashtag ataupun website lah. Okay. Okay, terus. Penat juga Okay, tahu golongan dan sasaran kita. Sebelum tuan-tuan nak tahu golongan dan sasaran kita, tuan-tuan kena bagi saya peluang untuk saya minum air. Okay, terus. Macam mana kita nak tahu golongan, sasaran dengan avatar kita? Okay, jawapan dia simple saja, tuan-tuan. Macam saya cakap, kenapa penting golongan dan sasaran kita? Sebab kita tak boleh main teka-teka. Daripada kita tahu golongan dan sasaran kita, barulah kita tak akan komplain kenapa orang tak nak singkat kita. Sebab kita tahu siapa golongan sasaran kita. Sebab kita tak boleh teka-teka. Ramai tak orang komplain, susahlah jual singkat ni. Walaupun harga dia RM12, tapi susah nak jual. Tuan-tuan, dulu orang jual singkat Tun Wow, harga dia RM100 je.
Sekarang orang jual sekat turnover RM12, masih lagi orang tak beli. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak tahu siapa golongan sasaran dia. Itulah jawapan yang sebenar. Sebab tu kita tak boleh main teka-teka siapa golongan kita. Yang kita nak target orang beli barang kita. Kalau kita tahu, maka kita akan senang jual. Sama juga, kalaulah harga ini menjadi penyebab untuk kita senang jual, kenapa barang RM12 kita tak boleh jual? Sedangkan kereta BMW, kereta Mercedes ke, dia jual harga kereta RM300,000, RM400,000, still dia ada market dia orang beli. Sedangkan harga kereta mahal, kenapa kau tak beli Proton? Kenapa kau tak beli tu? Sebab apa? Sebab dia tahu siapa sasaran dia. Dia tahu siapa sasaran dia. Kenapa orang masih beli iPhone? Instead of banyak lagi handphone lagi yang buat. Kenapa? Sebab dia tahu siapa sasaran dia. Dia tahu macam mana nak buat orang suka dia. Dia tahu siapa sasaran dia. Jadi kita kena belajar siapa sasaran kita yang membuatkan bila orang nak buat bisnes ni, wow, bisnes ni terbaik lah sebab modal murah. Sebab tu kita kena tahu. Kita tak boleh main teka-teka. Jadi apa yang kita kena buat tuan-tuan? Kita kena lihat pada produk kita dan kita kena lakukan analisis siapakah target kita yang sesuai. Itulah paling penting yang saya nak sampaikan kepada rakan-rakan supaya rakan-rakan fahamlah. Okey. Contoh, saya tunjukkan kepada rakan-rakan. Okey. Apa yang tuan-tuan perlu buat adalah di mana tuan-tuan kena pandai gunakan umpan dalam mancing. Contohnya, tuan-tuan kena tahu siapa sasaran tuan-tuan. Kalau tuan-tuan target, macam contoh, saya bagi contoh macam saya kata Key tadi. Key tu tahu sasaran dia adalah budak-budak muda. Jadi dia banyak mainkan sentimen-sentimen lepas kau habis belajar sampai bila kau nak terus minta duit dengan mak dan sebagainya. Dia tahu siapa sasaran dia. Sasaran dia adalah budak-budak muda dan dia banyak kumpulkan budak-budak muda untuk dia targetkan untuk buat bisnes dia. Jadi ini kita panggil sasaran. Jadi kita kena tahu siapa sasaran kita. Sasaran macam ni kita tahu. Kita kena tahu daripada segi umur dia. Okey, kita kena tahu siapa umur dia lelaki ataupun perempuan, atau dia student ataupun bekerja. Lepas tu kita kena tahu berapa top up dia sebulan, dia suka page apa, dia suka join group apa, adakah orang ni jenis yang nak berubah ataupun orang ni jenis suka yang bekerja saja. Jadi kita tahu siapa sasaran kita. Kita kena buat spesifik, kita tulis dekat kertas siapa orang ni. Jadi kita tahu siapa orang yang kita nak cari. Jadi bila kita dah tahu siapa golongan sasaran yang tepat, yang sesuai, dan kita tahu dia ni mampu untuk gunakan sikap kita, mampu untuk gunakan plan kita, mampu untuk buat bisnes kita, maka kita tahu siapa orang yang perlu kita kawan, siapa orang yang perlu kita add, dan pada masa sama posting-posting apa yang kita perlu buat untuk kena pada orang yang sasaran kita ni. Itu yang saya nak ajar kepada rakan-rakan. Jadi kita kena analisis siapa orang yang sesuai. Kalau tuan-tuan berjaya analisis ni, senang. Saya bagi contoh, saya adalah seorang yang tahu sasaran saya adalah seorang orang yang dah bekerja. Orang yang bekerja, ada keluarga yang masa duit sentiasa tak cukup. Ataupun orang yang bekerja, sudah penat sangat bekerja, adalah saya target orang lelaki yang sudah bekerja, penat bekerja dan rasa dia nak mencari satu pendapatan pasif di mana walaupun dia tak kerja pun dia tak dapat duit. Jadi kita tahu siapa sasaran kita sesuai. Jadi kita tahu orang ini saja kita sasarkan. Walaupun ada orang lain nak tanya ke apa ke, kita tak apa-apa serius. Yang kita tahu kita nak target orang ini saja. Jadi kita kena tahu siapa sasaran kita. Okey. Sasaran ni mana-mana saja, tapi kita kena tahu siapa yang sesuai. Contoh, kalau saya tahu orang-orang yang macam ni yang saya nak, contoh orang yang bekerja tapi dia betul-betul dia ada sikap dia macam nak ubah hidup. Dia pernah buat macam-macam bisnes tapi tak jadi. Okey, dia pernah buat bisnes tapi pada masa yang sama bekerja dia tak mampu nak buat bisnes sebab dia nak jalankan bisnes dengan busy bekerja. Jadi orang-orang ni adalah sasaran saya sebab dia boleh buat bisnes tapi mungkin dia tak ada masa. Jadi bila dia buat turn wow, dia boleh buat sekejap, pada masa yang sama waktu dia tak ada masa, dia tetap dapat income juga sebab PC. Jadi ini adalah sasaran. Orang-orang macam ni adalah orang yang jenis macam ni. Okey, saya akan jadikan dia Facebook, friend dalam Facebook saya. Lelaki, jenis yang berumur sekian-sekian antara umur 25 hingga 30, 31 hingga 35, dan saya tahu dia sudah berkahwin dan dia adalah orang yang ada buat bisnes. Kita akan tengok profil dia. Jadi kita akan add orang macam ni. Sama juga dekat dalam Facebook group juga. Kita tahu orang ni suka grup-grup apa. Contoh, dia suka tengok bola. Okey, dia join grup-grup macam tu. Dia suka iPhone. Kita add orang yang grup iPhone. Dia suka orang yang jenis yang duduk dalam grup-grup iklan-iklan sebab dia ada iklan-iklan produk dia. Okey, kita add orang ni. Maknanya orang ni suka berniaga. Dia ni orang yang suka politik sebab dia suka komplain pasal masalah kerajaan tak bagi bantuan dan sebagainya, tengah hidup tengah susah. Kita add orang ni.
Jadi ini adalah target-target kita. Kita kena tahu orang. Bukan yang kau pergi grup janda, kau pergi add tu sebab dia janda. Bukan macam tu tuan-tuan. Sebab tu saya ajar tuan-tuan kena tahu sasaran. Ini komplain, kenapa aku promote tak ada orang suka orang. Kau pergi grup, kau pergi add friend je ada janda. Apa yang kau expect? Dia tak expect yang kau nak singkat. Dia expect dia nak cari calon suami. Okey, jadi tuan-tuan kena tahu siapa target tuan-tuan yang sesuai. Itu yang saya nak capai kepada tuan-tuan. Sama juga orang ni dia suka grup apa? Dia suka page apa? Orang yang nak ubah hidup, dia mungkin suka page Dr. Azizan. Ataupun orang ni dia suka page Najib Asaduk, suka belajar marketing dan sebagainya. Kita boleh pergi page tu, kita pergi kat friend dia, kita pergi add friend dia. Okey? Sama juga, kalau kita buat FB ads ke apa ke, kita boleh target orang yang dalam grup macam ni. Jadi ini sasaran kita, supaya kita tahu. Kita kena add friend kita penuhkan sampai 5,000. Ini adalah asas. Kalau kita punya friend tak penuh pun, macam mana kita nak buat posting supaya ramai orang boleh tengok. So asas dia adalah kita kena ramaikan friend kita lah. Itu paling penting. Jadi fokus pada target market kita saja. Kalau kita tahu ini target market kita, kita fokus pada target market kita. Ini tuan-tuan, ramai orang komplain. Susah nak jual sikat ni. Saya itulah jual. Orang ni tak boleh nak top up 50. Rupa-rupanya, mentang-mentang lah kau muda, okay? Mentang-mentang lah kau muda, jadi engkau boleh target, kau budak sekolah, kau pergi target kawan-kawan sekolah kau. Lepas tu kau marah, kenapa budak-budak ni semua tak nak. Sebab tu kita cakap target market kita salah. Sebab tu kita kena analisis dulu produk kita. Kita dah tahu produk kita ni RM50, dapat RM89, minta call. Dan kau confirm mau top up RM50. Kau pergi target member kau sebab dia member. Sedangkan member tu nak guna handphone pun pergi kedai mamak pinjam wifi. Lepas tu kau target dia untuk diguna. Memang sampai kiamat pun kita tak akan boleh dapat. Sebab tu kita kena tahu siapa target kita yang sesuai. Jadi kita hanya pergi ke orang-orang itu saja. Walaupun kita muda ke apa ke, kita jangan jadikan sebab kawan-kawan kita ajak. Bukan. Kita kena tahu siapa target market kita. Walaupun kita muda, kita kena tahu orang yang boleh mampu guna adalah mungkin orang yang dah start bekerja. Kita target orang yang start bekerja. Okay? Dia macam tu. Itu yang saya nak ajar kepada kawan-kawan. Target siapa orang yang sesuai. Jadi bila kita tahu siapa target kita, barulah kita tak akan hadapi masalah orang guna tak boleh nak guna SIM card ni sebab plan mahal sangat, ataupun dia guna plan ni sebab tiba-tiba cepat habis data. Sebab apa? Sebab kita bila target sasaran kita salah. Mungkin kita target seorang student universiti yang mula dah ada duit tapi dia guna banyak data, suka main game dan sebagainya, tapi dia ada duit. Dia mampu tapi dia banyak guna data. Data pula data all usage. Jadi orang ni adalah tak sesuai dengan market kita. Kita punya analisis target market tu salah. Sepatutnya kita patut target orang yang ada duit, boleh beli SIM card pada masa yang sama, dia tak mengguna, dia bukan kaki game. Contoh macam tu. Ini saya bagi contoh saja. So bila kita tahu, kita dah analisis siapa target market kita sesuai. Jadi bila kita target orang macam ni, kita keluar macam ni, insya-Allah memang biasanya kita tak akan ada problem-problem macam tu. Saya memang banyak, saya experience orang yang ada problem macam ni, mesti orang jenis macam ni. Orang yang ada problem B, mesti ada jenis orang, kawan-kawan dia yang dia close, mesti orang jenis B. So, apa sebab dia adalah kerana target dia yang salah. Jadi tuan-tuan kena betulkan target tuan-tuan dulu. Baru tuan-tuan senang close apa orang yang jenis yang tuan-tuan nak. Okay, itu yang saya boleh nasihatkan kepada rakan-rakan. Okay, dan tunjulkan yang kita ni wujud. Macam mana kita nak tunjulkan yang kita ni wujud? Jawapan dia senang je tuan-tuan. Budi baik, dibalas baik. Okay, budi baik, dibalas baik. Bila tuan-tuan dah add friend dah ramai, friend ada. Okay, tuan-tuan dah tahu dah, tuan-tuan kena posting benda yang berkaitan dengan aktiviti, dan pada masa yang sama tuan-tuan posting yang tidak memaksa. Pada masa yang sama tuan-tuan banyak share tips. Okay, posting dah tahu, friend dah ramai. Sekarang ni macam mana kita nak pastikan bila kita buat posting ke apa ke ada engagement, orang boleh like, orang boleh komen, orang boleh nampak posting kita. Ini kita posting dah seminggu dah, seorang pun tak ada like lagi. Okay, jadi macam mana yang kita nak nampakkan pada orang, kita nak tunjukkan kepada orang yang kita ni wujud. Tak naklah bila kita posting ni krik-krik, tak ada orang pun tengok. Coba dia senang tuan. Tuan ingat satu tips yang saya bagi. Budi baik, dibalas baik. Jadi maksud dia apa tuan-tuan? Maksudnya sebelum kita nak orang komen kita, sebelum kita nak orang like kita dulu kena like, kita dulu komen. Jangan kau mengharapkan kau tepuk, orang kena balas kau. Tak boleh. Sebelum kita nak orang baik dengan kita nak orang respon kita, kita kena respon orang. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena like dan komen post orang dengan baik supaya boleh cipta engagement itu. Tuan-tuan kena tahu, dalam Facebook ini, apa saja media sosial, nama pun media sosial. Okay? Nama pun media sosial. Kalau dah nama pun media sosial, tuan-tuan,
Nama ni, dia suruh kita bersosial. Dia bukan suruh kita promote, dia bukan suruh kita berbisnes saja dalam tu. Dia suruh kita bersosial. Kita kena bersosial dalam tu. Memang kita kena buat benda-benda yang lara. Memang macam tu, nama pun media sosial. Tak nak lara, duduk surau. Jadi kita memang kena berlara, bersosial macam ni. Bila ada engagement, orang suka, baru masa tu bila kita start promote, orang datang berderet-deret. Sebab tu kita kena selalu share tips, kita kena selalu nampakkan aktiviti. Orang suka benda tu, orang suka gambar, orang suka tengok, orang suka kita dapatkan info. Oh, info dia macam ni. Oh, kalau coverage macam ni. Oh, bisnes sekarang ni memang kena modal rendah sebab bisnes banyak yang gagal. Jadi dia tahu info-info benda-benda tu. Orang sukakan benda-benda yang sosial, benda yang bersosial. Jadi kita pada masa yang sama benda tu, dan dia suka bila dia buat posting, walaupun posting dia tu hamba, posting dia tu tak adalah best sangat kan, baca dia tu ngarut je, kita like je, like, support sikit komen, especially kawan-kawan kita yang tak pernah nak like komen kita, bila kita nampak komen dia, Facebook dia, posting dia, kita pun geram kan, kau ni like aku pun tak, komen pun tak, kita tak perlu peduli tuan-tuan, kita orang niaga, kita orang bisnes, kita jangan ikut hati kita komen, kita like saja. Post baru kahwin, tanya. Okay, post gambar-gambar bola ke apa, tanya. Okay. Mula cipta engagement, semua orang kita komen, kita ada like, supaya bila kita komen kita like, automatic bila kita buat posting, Facebook kita akan engage pada semua orang yang kita like, yang kita komen. Jadi itulah cara macam mana kita nak tunjulkan dengan kita wujud cara yang paling senang, paling basic. Okay, jangan tuan-tuan tengok dia tak like, tak komen, tuan-tuan pun mengajuk, tak nak. Itu tandanya orang tak bijak. Bukan orang niaga, orang tak bijak. Okay. Yang seterusnya, tuan-tuan, jangan spam benda yang sama. Jangan spam benda yang sama. Kalau tuan-tuan spam benda yang sama, contoh, tuan-tuan cakap, saya suka, contoh, komen saya suka, ataupun terbaik. Tuan-tuan pun dah dengar nasihat Hafiz Arif, Hafiz Arif cakap kita kena komen semua ni. Kau pergi bantai, kau tulis terbaik, kau copy semua orang. Pum. Tuan-tuan, cukup 20-30 kali tuan-tuan buat benda yang sama, kena block tuan-tuan punya Facebook, ataupun kena block tuan-tuan punya komen. Okay, Mark Zuckerberg dia tak bodoh Jadi tuan-tuan kena pandai. Kalau tak boleh komen tak apa, like pun tak apa. Okay, macam tu. It's okay, no problem. Jangan spam mesej sama, memang kena block. Okay, especially tuan-tuan boleh like dan komen orang yang customer avatar tuan-tuan. Orang yang customer yang tuan-tuan dah analisis, orang yang tuan-tuan add Facebook tu, orang yang sesuai ni. Ini lagi lah tuan-tuan kena like dan komen. Especially orang yang mencari peluang-peluang yang tuan-tuan tahu dia ni adalah customer avatar tuan-tuan. Memang kena like dan komen. Bila tuan-tuan like, komen, ada engagement, barulah bila tuan-tuan buat posting, tuan-tuan punya engagement juga akan naik, akan ada support. Dan tips saya nak kongsikan satu lagi, macam mana tuan-tuan nak dapatkan engagement dan support daripada tuan-tuan punya posting. Satu tips, banyakkan follow, banyakkan ajak orang-orang Tuan Wow, ejen-ejen Tuan Wow follow tuan-tuan punya Facebook. Bila dia ramai follow tuan-tuan punya Facebook, yang akan always support kita dan tentulah orang yang sama sealiran dengan kita. Dan tentulah konco-konco kita juga. Bila kita post, dia orang like. Bila dia orang post, tuan-tuan janganlah tak like pula. Like lah juga, komen lah juga, support. Okay. Jadi, like dan komen ni penting tuan-tuan. Like dan komen sangat penting. Sebab orang nak join kita, orang akan tengok posting kita. Ini kita cerita gah, like tak ada. Betul ke atau scammer ni? Okay. Jadi sebab itulah kita perlu juga ajak ejen-ejen Tuan Wow follow kita supaya dia ada support, like dan komen kita walaupun sedikit, yang penting ada. Okay, supaya dia nampak kita ni pakar, supaya dia nampak kita ni trusted dan ada integriti, itu paling penting. Ini kau komen, jom buat Tuan Wow, jom buat Tuan Wow, dah 7 hari betul turut dah mengajak orang, satu like pun tak ada, memang tak jadi apa-apa. Okay, jadi amalkan tips-tips yang saya ajar ni. Okay, yang seterusnya, okay, kongsikan kehidupan kita. Okey, kongsikan kehidupan kita. Okey, tuan-tuan. Bila saya kata pasal kongsi kehidupan, maksudnya di sini, tuan-tuan, bila kita buat satu posting kat Facebook, jangan kita share tips-tips saja, aktiviti pun asal aktiviti bisnes saja, tuan-tuan. Ingat saya kata, bila tuan-tuan mempromosi di media sosial, tak kiralah apa saja platform, Facebook, Twitter, LinkedIn, IG, TikTok dan sebagainya, tuan-tuan kena banyak kongsi kehidupan. Banyak berkongsi sesuatu sebab media sosial, nama pun sosial. Orang suka sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dah dibuat oleh owner-owner Facebook. Contoh macam Mark Zuckerberg ni.
Dia memang dah ada satu sistem, dia dah ada satu algoritma yang mana sesiapa yang nampak promote, dia memang akan kurangkan reach. Tapi kalau kita banyak berkongsi kehidupan, dia memang akan tinggikan reach. Ramai orang boleh nampak, sebab tu tuan-tuan nampak ramai orang lain. Itu sebabnya bila kita update tentang kita kahwin, isteri yang pertama, kahwin isteri yang kedua, okay? Ada anak, lahirkan anak, sambut hari raya, graduasi, kematian, tuan-tuan perasan tak like, komen banyak? Sebab apa? Memang automatik, algoritma dia, automatik Facebook ni, dia akan buatkan kita punya post tu reach dia tinggi. Tapi bila tuan-tuan cakap sikit pasal bisnes, contoh ada word jual, contoh ada word beli, contoh ada word harga, tiba-tiba reach dia zero. Bukan sebab orang tak suka, reach dia tu tuan-tuan. Sebab tu nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan tips lah macam mana nak elakkan daripada wording ni. Okay, wording menjual ni. Okay, tak apa, kita akan kongsi. Jadi Facebook ni dicipta memang untuk bersosial. Dan nampakkan diri kita ni juga pada masa yang sama seorang manusia, bukan penjual semata-mata. Facebook kita bukan menampakkan kita adalah seorang penjual, tapi kena menampakkan kita ni adalah seorang yang pakar. Kita mencadangkan saja, bukan kita memaksa orang beli. Jadi sebab itulah saya kata, kita kena nampak kita mencadang. Jangan nampak kita seperti penjual. Jadi untuk nampakkan kita ni bukan seorang penjual yang tega, kita kena nampakkan diri kita manusia. Sebab tu kita kena banyak upload tentang kehidupan. Tentang kehidupan bukan semata-mata kita kena upload pasal wife kita semata-mata. Bukan itu, maknanya bersosial, benda-benda yang di luar daripada bisnes, isu semasa. Okey, ada orang yang berani, macam member saya berani upload pasal politik. Okey, kongsi benda yang di luar daripada itu. Pasal bola, pasal anak, pasal pergi mana-mana, pasal tips, pasal info, okey dan sebagainya. Kongsi kehidupan. Dan hukum dia tuan-tuan, senang saja. Saya nak bagi tahu tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak nampak betapa pentingnya yang kita kena kongsi pasal kehidupan ni. Kalau tuan-tuan buat 3 posting, 1 saja tuan-tuan akan menjual. Lagi 2 tuan-tuan, jangan. Tuan-tuan boleh upload apa saja lain, tapi bukan menjual. Kalau tuan-tuan 3 tu, tuan-tuan buat 2 pun menjual, orang bosan. Okay? Ataupun untuk lebih detail lagi, kalau tuan-tuan ada buat 1 posting, tuan-tuan ada buat 1 posting, 5 posting, sebaik-baiknya 5 posting ni, 1 tentang live kita. Macam saya suka kongsi live saya pasal anak saya lah, sebab saya ada baru saja anak dua dilahirkan kan. Okay? Kadang-kadang saya suka live saya pasal lain, pasal pingpong ke, pasal saya buat benda lain ke apa ke kan. Itu live. Lepas tu aktiviti yang kedua. Aktiviti, maksudnya aktiviti kita. Stok singkat sampai, pergi post singkat. Janganlah hari-hari nak letak post singkat. Aja mentang-mentang kau hari post singkat je kau letak. Akak JNT tu dah bosan dah, muka dia sama masuk yang sama je dalam posting kau. Jadi kita kena pandai-pandai, beza-beza lah sikit. Okay, aktiviti kita closing, aktiviti kita pergi belajar, aktiviti kita coaching, aktiviti kita bagi reward ke apa ke, silakan. Aktiviti. Asal aktiviti, nampak gambar. Yang seterusnya yang ketiga, isu semasa. Kita boleh sentuh pasal isu semasa dalam posting ketiga. Contoh COVID kan, ataupun apa saja benda yang tentang isu semasa. Sekarang isu semasa pasal apa? Minyak masak. Okey? Masa minyak masak jugalah kau nak hentam. Contoh, saya bagi contoh. Ini macam benda ni yang selalu orang buat lah. Tapi saya nak bagi contoh supaya tuan-tuan nampak. Nah, isu semasa ni, kita boleh relate dengan Tuan Wow juga. Biju masak dah naik dah kepada RM35 dah naik. Kan? Okey, kalaulah kita buat bisnes Tuan Wow awal dah tentulah setakat nak exploring ni tak ada masalah. Contoh. Itu contoh lah. Macam kita nak relate dengan Tuan Wow dan sebagainya. Saya banyak buat relate tentang isu semasa dengan Tuan Wow. Jadi tuan-tuan kena pandai relate. Tuan-tuan kena kreatif lah. Macam mana kita nak kreatif buat posting? Macam mana kita nak pandai? Kita selalu tengok kawan-kawan kita, pandai betul lah dia buat posting kreatif. Jawapan dia senang saja tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak kreatif? Inilah jawapan paling tepat. Tuan-tuan jangan dengar cakap sifu-sifu lain. Tuan-tuan dengar, ini adalah jawapan paling tepat. Macam mana kita nak hasilkan posting yang kreatif, pandai relate ke isu semasa dan sebagainya. Tuan-tuan kena buat posting setiap masa. Lagi banyak tuan-tuan update status, lagi banyak tuan-tuan buat posting. Makin lama cara penulisan tuan-tuan akan luar biasa. Makin lama penulisan tuan-tuan akan sharp. Makin lama penulisan tuan-tuan akan kelakar. Makin lama penulisan tuan-tuan akan kreatif. Makin lama tuan-tuan punya penulisan boleh tangkap pembacaan orang. Boleh tangkap mata orang. Sebab apa? Tuan-tuan dah selalu menulis. Itulah jawapan sebenarnya. Macam mana anak boleh berjalan? Jawapan dia senang tuan-tuan.
Bukan sebab dia baca buku, bukan sebab dia tahu konsep fizik dan sebagainya, tak. Sebab dia selalu berjalan. Dia akan jatuh banyak kali, tapi lama-lama dia boleh berjalan. Okay? Jadi apa cara dia? Tuan-tuan selalu buat. Lama-lama tuan akan pandai. Percayalah kata saya. Okay? Yang keempat, tuan-tuan boleh masukkan tentang konten menjual. Okay, baru masuk pasal menjual. Baru masuk pasal menjual. Kan? Pasal promotor wow. Dan last sekali, tuan-tuan boleh bagi tips macam saya cakap. Ataupun motivation dan sebagainya. Kan? Tuan-tuan bila bagi pasal tips tentang kepakaran, tentang kenapa buat bisnes tuan ataupun motivation, pada masa yang sama, tuan-tuan ada banyak ad orang-orang tuan wow, ada tuan-tuan punya dealer pun ramai ad tuan follow tuan-tuan. Jadi pada masa yang sama, walaupun tuan-tuan punya tips kepakaran ataupun motivasi itu tak membantu untuk tuan-tuan buat closing, tak ada masalah. At least tuan-tuan bagi motivasi, bagi tips pada ejen-ejen tuan-tuan. Apa salahnya? Kan? Network tuan-tuan juga berkembang, termotivasi. Jadi itulah poin dia. Okay? Jadi macam saya cakap, jaga-jaga. Facebook boleh detect yang kita ni asyik menjual. Macam mana cara dia? Jawapan dia simple saja tuan-tuan. Jawapan dia, tuan-tuan jangan letak word harga, jangan letak word RM, jangan letak word COD, jangan letak word-word yang perkataan macam menjual. Saya jual dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak letak word-word ni boleh, tapi tuan-tuan kena ubah sikit. Macam kalau jual, JUALL, macam tu. RM boleh R.M, barulah dia tak akan detect dan engagement tuan-tuan tu tak jatuh teruk. Itu tips yang saya boleh bagilah. Okay. Yang seterusnya, yang seterusnya, apa lagi? Perkataan postscript. Ni ada kat habis dah. Postscript. Okay. Macam mana tuan-tuan nak buat perkataan postscript yang okay. Perkataan PS. PS ni orang tak tahu kan. PS tu sebenarnya adalah postscript. Postscript. Postscript ni sangat membantu kita dalam kita nak buat posting. Sebab dia mampu menaikkan status kita, 75% orang akan pandang. Daripada orang tak pandang, dia akan jadi pandang. Dan kadang-kadang kita buat posting kita tu, ayat kita tu menjejela panjang dan sebagainya kan. Jadi untuk kita nampakkan apakah poin yang kita nak cakap daripada banyak-banyak posting kita tu, kita boleh letak PS bawah sekali tu dan kita boleh ingatkan dia tentang tawaran kita. Macam tu, contoh. Okay, contoh. Okay, contoh tawaran yang kita boleh letak dalam kita punya postscript. Okey. Contoh, kita boleh ingat baca dengan tawaran kita. Contoh, biasalah orang akan cepat lupa kan. Kadang-kadang dia semangat kendur bila dah baca sangat kita punya posting tu panjang sangat kan. Jadi kita boleh letak PS tu. Contoh, tawaran tutup pada 12 hari bulan ni, jangan terlepas. Ataupun kita boleh cakap, percayalah anda tak akan rugi bila anda beli SIM card ni ataupun bila anda buat bisnes ni. Sebab apa? Sebab saya akan bagi jaminan dalam masa 30 hari, kalau anda tak berjaya juga, saya akan pulangkan modal. Contoh. Kan? Ataupun saya akan postkan SIM card, dapat dulu, anda dah dapat, baru anda bayar postage. Contoh. Jadi PS ni, postscript ni, dia boleh menaikkan lagi kita punya post kita tu supaya orang baca apa poin yang kita nak sampaikan. Kadang-kadang kita punya ayat tu panjang ataupun sederhana, jadi orang tak nak baca. Kalau ada ni postscript ni, tuan-tuan, ni tu akan 75% akan menaikkan lagi untuk orang pandang apa yang kita nak cuba sampaikan dalam posting. Ini tips yang saya kongsikan. PS. Okay. Dan yang terakhir, Facebook Live. Facebook Live, tuan-tuan, ianya sangat powerful. Kalau tuan-tuan, dalam banyak-banyak poin yang saya bagi kat sini, poin yang terbaik adalah Facebook Live. Jadi kalau tuan-tuan nak hasilkan satu penulisan yang berpengaruh ataupun tuan-tuan nak gunakan media sosial, tuan-tuan boleh mempengaruhi ramai orang untuk anggap tuan-tuan pakar, untuk sertai bisnes tuan-tuan, untuk beli SIM card tuan-tuan. Tuan-tuan, nasihat saya, buat live. Sebab apa tuan-tuan? Yang pertama, bila tuan-tuan buat Facebook Live, tuan on saja live, automatik semua friend-friend, follower tuan-tuan akan dapat notification yang tuan-tuan ada buat live. Perasan tak? Bila saya buat live setiap Selasa, tuan-tuan ada dapat notification yang saya buat live. Itulah tools tu yang paling power sekali. So tuan-tuan boleh tengok, dia akan klik, dia akan tengok apa yang tuan-tuan cakap. Dan semestinya Facebook Live ni, tuan-tuan kena promote pasal tuan wow. Tak semestinya, tuan-tuan boleh berkongsi tips perniagaan, tuan-tuan boleh kongsi tips kalau dia nak guna SIM card macam mana, tuan-tuan boleh buat Facebook Live, just kongsi-kongsi dan sebagainya. Ataupun tuan-tuan boleh present tentang plan marketing business, tuan-tuan boleh present tentang kelebihan SIM card macam mana yang saya buat sekarang. Tuan-tuan boleh buat interview, berkongsi dengan orang, atau berdiskusi, discussion. Sekarang kita boleh invite orang untuk join live kita sekarang kan. Kongsi tips, kita buat tutorial, kita buat preview online. Okey, tutorial macam mana nak guna SIM card tuan wow, ataupun tutorial nak tunjukkan bukti SIM card ni ada hairat kematian, commission macam mana. Simple-simple, live 10 minit, 15 minit, buat sikit-sikit, lama-lama kita akan biasa. Dari live ni tuan-tuan, bukan saja dia bantu untuk tuan-tuan closing orang.
tapi dia akan membantu tuan-tuan sangat banyak daripada segi soft skill, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kena tahu, bila kita buat bisnes, paling penting adalah soft skill. Kalau tuan-tuan selagi tuan-tuan tak boleh cakap lancar, tuan-tuan tak boleh cakap meyakinkan, tuan-tuan tak pandai body language dan sebagainya, tuan-tuan, benda ini sangat penting. Kalau benda ini tak berguna pun dalam tuan, percayalah pada saya, in future, tuan-tuan akan gunakan juga soft skill. So, daripada Facebook Live ni sebenarnya, dia akan upgradekan tuan-tuan punya soft skill daripada segi tuan-tuan punya communication. Kalau tuan-tuan selalu buat Facebook Live, awal-awal memang malu, tuan-tuan, tapi lama-lama tuan-tuan akan terbiasa dan tuan-tuan akan mahirkan daripada segi communication. Saya bersyukur sebab masa saya belajar dulu, during saya diploma dengan degree, kawan-kawan saya selalu tolak saya supaya saya jadi group leader. Jadi saya yang selalu kena present dekat pensyarah. Tuan-tuan bayangkan, 6 tahun saya belajar diploma degree, punya banyak ilmu yang saya bawa, saya belajar. Last kali yang saya bawa sekarang ni, yang saya bawa 6 tahun saya belajar tu macam-macam algoritma lah, Pythagoras lah, apalah semualah, trigonometri lah, surveying lah, civil lah, apa semua kejadah, apa benda saya tak tahu. Last kali yang saya bawa sekarang ni, tahu tuan-tuan apa? Soft skill yang saya bawa, communication skill, body language skill, macam mana saya nak uruskan manusia, human resource dan sebagainya. Soft skill ni yang saya bawa sekarang. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak asah tuan-tuan punya soft skill, cara paling simple tapi mujarab, buat live. Tuan-tuan akan belajar. Tuan-tuan akan upgrade. Communication, tuan-tuan akan belajar eye contact, macam mana buat body communication, macam mana nak belajar buat tone suara, bila kuat, bila slow. Okey, macam mana tuan-tuan nak present, macam mana tuan-tuan nak yakinkan orang. Bila tuan-tuan nampak orang dah mula drop kan, tuan-tuan nak naikkan balik semangat, semuanya based on live. Jadi tuan-tuan start buat live, mulakan. Kalau tuan-tuan tak berjaya close orang pun, it's okay, no problem. Yang penting tuan-tuan punya soft skill sudah pun upgrade, itu paling penting. Kalau tak, sampai bila-bila lah tuan-tuan akan menggunakan ayat takut malu. Sampai bila-bila tuan-tuan, sampai Abang Jamil mampus pun tak akan habis kesudahan benda tu. Okay, dan seterusnya tuan-tuan, tips macam mana tuan-tuan nak mahirkan benda ni, macam mana tuan-tuan nak pastikan tuan-tuan buat Facebook Live ni efektif. Jawapan dia, konsisten buat benda yang sama setiap masa dan gunakan kuasa share. Bila tuan-tuan buat live, suruh orang share. Lama-lama tuan-tuan punya live tu akan kembang dan tuan-tuan boleh tarik follower tuan-tuan untuk follow tuan-tuan punya Facebook. Macam mana saya punya follower boleh sampai hampir 30,000? Jawapan dia simple saja. Antara penyumbang besar dia adalah live. Jadi start buat live daripada sekarang, upgrade tuan-tuan boleh upgrade tuan-tuan punya soft skill, tuan-tuan boleh kembangkan tuan-tuan punya follower pada masa yang sama. Benda ini boleh jadi satu asbab untuk tuan-tuan close ramai dealer dan user. Okey. Jadi kesimpulan pada malam ni, gunakan Facebook profile dan lain-lain untuk update posting berkaitan dengan bisnes kita, buat secara konsisten. Yang kedua, elakkan buat hard selling tetapi banyakkan soft selling. Yang ketiga, kongsi cerita berkaitan dengan bisnes produk kita. Tuan-tuan tak semestinya kena paksa orang beli produk, tapi tuan-tuan banyak bercerita, banyak bagi testimoni, banyak cerita dialog-dialog dan sebagainya, tapi berkaitan dengan bisnes. Nampakkan aktiviti, tak semestinya kita kena promote 100%. Okay? Perbanyakkan friend, consistent add friend yang berkaitan dengan customer avatar yang kita nak. Penuhkan friend sampai 5,000. Pada masa yang sama, bila tuan-tuan dah ada friend, tuan-tuan boleh tarik mereka untuk WhatsApp tuan-tuan, masuk ke dalam Telegram tuan-tuan, ataupun tengok website tuan-tuan. Dari situ tuan-tuan boleh closing dan follow up dengan story. Okay? Dan seterusnya, setkan tarikh dan masa tuan-tuan untuk tuan-tuan buat live setiap minggu. Biasakan diri. Okay? Benda tu banyak akan membantu soft skill, followers dan boleh closing. Dan yang terakhir, update secara berkala testimoni orang yang beli produk tuan-tuan dan orang yang sertai bisnes tuan-tuan yang dah berjaya, yang dapat hasil. Kadang-kadang tak semestinya hasil daripada segi commission, hasil daripada segi boleh buat bisnes pun sudah memadai. Jadi, testimoni adalah satu soft selling, bukan hard selling. Right? Seterusnya, last kali, jangan berhenti. Okay? Kerana kalau kita berhenti, orang dah tak akan nampak apa yang kita promo. Tapi bila kita tak berhenti, kita konsisten, benda itu akan sentiasa muncul di paparan newsfeed friend kita. Kenapa saya orang paling pandang saya sebagai pakar? Kenapa orang sentiasa respect? Kenapa orang ramai seradi dengan saya? Jawapan dia simple je. Sebab saya dah start daripada tahun 2014 lagi, saya tak pernah berhenti. Itulah point dia. Okay? Jadi tuan-tuan, silakan bertanya soalan. Minta maaf jika ada terkurang. Silakan.